itu, yang berbahagia Datuk, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi Majlis yang berhormat Datuk-Datuk, yang berhormat, yang berbahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua. Saya diminta untuk memberi sedikit penjelasan tentang krisis Perak yang ditimbulkan oleh Pakatan Pembangkang sendiri bermula daripada tahun lepas, sehinggalah kita alhamdulillah menang baru-baru ini pada hari Selasa. Jadi sebelum saya memulakan ni, tadi saya dah berbincang dengan Datuk Syarani dan juga kawan-kawan saya sini. Ada 2 atau 3 isu yang katanya masih lagi diperkatakan di kedai-kedai kopi dan juga di peringkat-peringkat perjumpaan, kenduri kendala dan sebagainya. Jadi izinkan kalau boleh saya nak pergi kepada isu tu dulu. Jadi senang bila tuan-tuan dan puan-puan nak turun, senanglah nak bercerita, ya. Pertama sekali, saya diminta untuk membuat penerangan tentang kononnya Datuk Seri Nizar ni masih lagi cakap dia menang di Mahkamah Tinggi. Jadi kenapa oleh itu dia masih lagi katanya Menteri Besar. Jadi beginilah, kalau kita tengok dari secara simple dia, ya, Mahkamah Tinggi ni ibarat macam mahkamah tingkatan 1. Kemudian bila dia menang di Mahkamah tingkatan 1, dia kena pergi ke Mahkamah tingkatan 3 nak ambil PMR. Ya, bila datang dia pergi ambil PMR tu, yang periksa dia tu ada 3 hakim. Jadi di Mahkamah Tinggi betul lah dia menang dengan 1 hakim, 1 cikgu. Bila datang ke Mahkamah Rayuan, dia ada 3 cikgu yang periksa kertas itu. Dan di Mahkamah Rayuan, Datuk Seri Menteri Besar kita sendiri menang dengan 3-0. Jadi 3 cikgu setuju dengan Datuk Seri Nizar, langsung tak setuju dengan 1 cikgu masa di tingkatan 1. Naik di Mahkamah Persekutuan, ada 5 pula cikgu yang nak cek SPM. Jadi kalau kita ikut nombor lah, untuk tuan-tuan dan perempuan turun nanti ke bawah, cakap beginilah, takkanlah 8 hakim boleh membuat kesilapan berbanding dengan 1 hakim, ya? Mahkamah Tinggi hanya ada seorang saja hakim, dan Mahkamah Tinggi itu membuat keputusan bahawasanya Datuk Seri Nizar merupakan Menteri Besar. Alasan Mahkamah Tinggi buat bahawasanya Datuk Seri Nizar ni adalah Menteri Besar ialah hakim tu berpendapat sepatutnya isu siapa yang punya majoriti ni patut dibawa ke Dewan. Itu asas itu, ya. Tapi bila naik ke Mahkamah Rayuan yang ada 3 cikgu ni, 3 hakim, naik ke Mahkamah Persekutuan yang ada 5 hakim ni, mereka sepakat 8 kepala, 8 hakim yang bijak-bijak pandai tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ada yang dah nak pencen dah pun, ya. Dia cakap keputusan hakim Mahkamah Tinggi itu salah. Alasan dia ada 3. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh, kalau ada yang bawa nota tu tolong ambil, ya. Kenapa Mahkamah Persekutuan menolak rayuan Datuk Seri Nizar, ya, dan seterusnya membenarkan Datuk Seri Zamri kekal sebagai Menteri Besar? Pertama ialah nak menentukan sama ada Menteri Besar itu ada keyakinan ataupun kepercayaan ahli Dewan Undangan Negeri, tidak semestinya pergi ke Dewan. Saya nak bawa satu contoh, mungkin masa tu saya belum lahir lagi katanya, tapi berlaku di Sarawak. Ada seorang ketua menteri nama dia Stephen Kaluningkan katanya. Saya belum lahir lagi tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya baca dari segi rekod-rekod lah. Katanya Stephen Kaluningkan ni di Sarawak, dia ni dah jadi macam Raja Bruk lah, Raja Sarawak. Jadi ada unsur nak jatuhkan dia. Jadi berpakatlah 21 orang ahli Dewan Undangan Negeri di Sarawak buat surat. Dalam surat tu daripada 21 yang dia sign dengan tangan ini hanya ada 11. Lagi 10 tu dia pakai chalk YB ni dia chalk kat situ. Surat tu berat
bukan 21 ni tulis kepada Governor Sarawak. Yang tulis dia merupakan Menteri Persekutuan yang jaga hal Ehwal Negeri Sarawak. Menteri tu tulis kepada Governor bahawasanya Stephen Kaluningkan ni dah tidak lagi mendapat kepercayaan. Ya? Jadi kat sini kalau kita tengok kes Stephen Kaluningkan di Sarawak ni, ada dua problem dia. Satu, Menteri Federal tulis apakah hal pasal untuk negeri Sarawak. Kedua, daripada 21 yang kata tak sokong Stephen Kaluningkan ni, 10 je yang sign, lagi 11 tu pakai cop. 11 yang sign, lagi 10 tu pakai cop saja. Jadi disebabkan itulah Mahkamah Tinggi di Stephen Kaluningkan berpendapat saya tak boleh ikut saja apa yang surat-surat menyurat dia cakap. Jadi kalau nak, you kena pergi Dewan. Sarawak masa tu hanya ada 42 kerusi. Jadi kalau 21 yang tak menyokong, ada 21 lagi. Jadi sebab itulah dalam Stephen Kaluningkan tu dia cakap kena pergi Dewan. Ya? Ini berbeza dengan kes Datuk Amir Kahar. Datuk Amir Kahar ni anak Tun Datuk Mustafa. Masa PBS masuk Barisan Nasional tahun 94, Pairin, Datuk Seri Pairin letak jawatan. Kemudian lain-lain exco letak jawatan. Amir Kahar tak nak, sebab dia cakap saya ni Menteri Sabah, saya dilantik oleh Governor Sabah. Jadi saya tak semestinya kalau Ketua Menteri letak jawatan, maka saya kena letak jawatan. Kes dibawa ke mahkamah. Dalam mahkamah tu, mahkamah berpendapat bahawasanya untuk menentukan sama ada Ketua Menteri untuk di Sabah, sama ada dia ada kepercayaan majoriti adun, tidak semestinya dibawa ke Dewan. Problem sebelum datangnya kes Datuk Seri MB kita ni gini, kita ada satu kes di Sarawak, Stephen Kaluningkan, yang cakap kena bawa ke Dewan. Kita ada kes Datuk Amir Kahar yang cakap tak perlu bawa ke Dewan. Dua-dua ni murid atau dua-dua ni cikgu tingkatan 1. Jadi pengetua tu macam seolah-olah dia ni mengajar tingkatan 5, kena buat keputusan. Itulah datangnya kes Niza lawan Datuk Seri Zamri, yang mana kelima-lima hakim-hakim ni berpendapat bahawasanya keputusan Datuk Amir Kahar tu lagi betul daripada keputusan Stephen Kaluningkan. Kita mengadukan Datuk Seri Zamri, with your permission, sir. Jadi bila tuan-tuan turun bawah akan cakap hakim ni tak betul pasal ada kes Stephen Kaluningkan, tuan-tuan cakap kita ada kes Datuk Amir Kahar yang Mahkamah Persekutuan dah pun setuju, itulah keputusannya. Itu satu, tuan-tuan dan puan. Kedua, kenapa Mahkamah Persekutuan mengekalkan Datuk Seri Zamri selaku Menteri Besar, ialah berkenaan tentang Artikel 16.6. Artikel 16.6 Undang-Undang Tubuh Negeri Perak berbunyi, kalau boleh saya nak baca sikit. Dia berbunyi begini: jikalau sekiranya Menteri Besar itu terhenti dari mendapat kepercayaan